Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Alright. Saya bawa satu cerita ni tentang Dun Kelantan. Dun Kelantan lulus usul gubal semula peruntukan enakmen terbatal. Selepas sebahagian daripada peruntukan dibatalkan, Dun Kelantan menerima usul untuk menggubal semula 16 perkara dalam enakmen Kanun Syariah 2019. Usul persendian itu dikemukakan Adun Melo, Wan Nur Rahimi dan diluluskan setelah dibahaskan 3 wakil rakyat hari ini. Speaker Dun Kelantan Muhammad Ahmad Abdullah berkata usul itu berbunyi bahawa Dun yang bersidang hari ini merakamkan kekesalan dan sangat berduka cita atas pembatalan 16 peruntukan dan menggesa penggubalan semula enakmen dibatalkan tersebut. Kata Muhammad Ahmad setelah membuat penelitian, dia berpendapat usul tersebut diterima untuk dibahaskan kerana memenuhi 3 syarat yang ditetapkan iaitu perkara tertentu dan mustahak untuk kebenaran dan perlu segerakan. Oleh itu, saya menerima cadangan ini. Orang Rahimi kemudiannya membentangkan cadangan usul berkenaan kepada Dun. Dia juga seorang peguam berkata Dun Kelantan wajar melakukan sesuatu bagi memperkasakan 16 perkara yang dibatalkan. Justru katanya 16 perkara perlu digubal semula. Pada 9 Februari, 9 hakim, pada 9 Februari, 9 Hakim Mahkamah Persekutuan membuat keputusan 81 untuk membenarkan petisyen Peguam Kelantan Nik Eileen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Tasha untuk membatalkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen itu. Okey. Selepas dibahaskan, usul tersebut dibuka untuk dian. Muhammad Ahmad kemudian memutuskan usul berkenaan diterima dan disetujui ahli yang ada. Okey, saya tengah dah baca ni. Sementara itu, Exco Pembangunan Dakwah Muhammad Asri berkata kerajaan negeri akan membawa semula 16 enakmen yang dibatalkan itu dalam satu jawatan kuasa khas. Katanya ia kemudian akan membincangkan dan teliti butiran berkenaan sebelum dibentangkan semula di Dun Kelantan. Menurut Muhammad Asri, kerajaan negeri juga yakin cadangan berkenaan akan dipersembahkan. Bagaimanapun tidak dapat memberikan bila proses tersebut akan selesai. Alright, kita dengar dulu kenyataan. Yang berhormat Datuk Speaker, kita tentu sekali dapat melihat kesan yang pada masa kini. Panjang sangat, 8 minit. Tuan-tuan boleh dengarlah sendiri nanti. Alright. Saya ada beberapa soalan dekat sini kan. So, bila dia kata 16 section daripada enakmen tersebut untuk digubal semula, saya membawa saya kepada 2 persoalan. Adakah penggubalan itu erti kata mereka akan abide, akan patuh kepada pemansuhan yang diletakkan ataupun diberikan ataupun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dan akhirnya mengeluarkan 16 section tersebut dan itu saja, that's it, meneruskan. Dia ada banyak lagi section lain diteruskan, ataupun sebenarnya mereka akan mengubah perkataan itu kepada benda lain. Itu satu persoalan, tuan-tuan. Mengubah perkataan yang mana dah dibatalkan itu section itu tapi diubah kepada perkataan lain. Kerana jawapan ataupun jawapan yang dikemukakan oleh Mahkamah Persekutuan, erti kata pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu jelas bahawa apa yang gagal dipatuhi oleh enakmen Syariah Kelantan adalah gagal memenuhi atau mematuhi peruntukan perlembagaan. Faham maksud saya? Saya sebut di dalam perlembagaan kita ada jadual ke-9 di dalam perlembagaan, schedule 9. Di dalam schedule 9 itu ada 3 senarai. Senarai 1 adalah bidang kuasa persekutuan. Senarai 2 adalah bidang-bidang kuasa negeri. Dan senarai 3 adalah bidang-bidang kuasa yang bertindan, concurrent, dipanggil concurrent list, di mana 2 negeri dan juga persekutuan mempunyai kuasa. Antaranya seperti permasalahan hutan umpamanya. Negeri dan juga federal ada kuasa. Now, bila kita menyentuh perkara yang melibatkan jenayah yang disebut di dalam section di dalam Mahkamah Kanun Jenayah Mahkamah Syariah Kelantan, perkara-perkara yang diputuskan 16 daripada 18 itu sebenarnya adalah bidang kuasa federal dan bukan bidang kuasa negeri. Bermakna, tuan-tuan, sebenarnya semua yang ada 16 itu pun dah ada undang-undang dia. Itu maksud dia. Sebab itu bila baru-baru ni Hulu Terengganu kot daripada PAS mengatakan lepas ini dia kata enakmen syariah telah dibatalkan, maka yang berpuasa tidak lagi boleh didakwa.
bangunlah MP Bangi. Yang pertama, lain kali baca. Peruntukan tak berpuasa itu tak ada dalam 16 perkara yang dibatalkan. Tak ada dalam 16 perkara yang dibatalkan. Tak ada. Dia sebut lepas ini boleh yang tak berpuasa tidak boleh didakwa. Dia kata tak ada pun dia sebut. Tetapi itu yang dibangkitkan. You see how sama ada dia orang ni bodoh, MP PAS ni bodoh, ataupun mereka memang sengaja nak mengelirukan orang ramai. Dia ahli parlimen ni kita faham. Orang macam saya baca, saya faham. Tuan-tuan yang dengar live saya faham. Tetapi majoriti rakyat dia orang tak faham. Saya ambil contoh, dia kata lepas ini bolehlah orang Kelantan minum arak kerana enactment minum arak itu telah dibatalkan. Yang dibatalkan adalah perkara yang menghayalkan, bukan arak. Apa yang menghayalkan tuan-tuan? Antara lain dadah. Dadah dia sudah ada kanun keseksaan, sudah ada akta anti dadah dia. Kita sudah ada spesifik, dia ada Dangerous Drugs Act. Kita ada penal code, kita dah ada undang-undang khas untuk menangani isu dadah. Dan semua 16 perkara itu adalah perkara yang disentuh mengenai takzir. Tak ada kena-mena dengan hudud. So, bila dia kata tadi, dia kata ini adalah, saya baca, ayat dia berbunyi, mana tadi? Okay, kita dengar. Yang berhormat Datuk Speaker, kita tentu sekali dapat melihat kesan yang pada masa kini, fast forward, hukum Islam dan bidang kuasa mahkamah syariah telah diasing dan semakin diperkecilkan peranannya. Okey. Hukum Islam dan mahkamah syariah telah diasing dan dikecilkan peranannya hasil daripada keputusan itu tadi. Now, number one, sejak kita merdeka, sejak 1957 kan, kemerdekaan 31 Ogos 1957, memang sudah ada pengasingan di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah persekutuan. Jadual ke-9, list tersebut dah ada kat situ sejak 1957 lagi. Bila dikata dia perkecilkan, kita kata tak pernah dia perkecilkan pun. Bidang kuasa syariah tetap lagi menyentuh nikah kahwin, tetap lagi menyentuh hal-hal orang Islam tertentu yang kita kata, yang kita benarkan, dan setiap negeri itu mempunyai pegangan dan pandangan mereka sendiri. Fatwa umpamanya masih lagi di bawah bidang kuasa negeri. Sejak daripada 57, bidang kuasanya begitu. Tak pernah diperkecilkan. Yang diperkecilkan tuan-tuan, apa dia? Yang diperkecilkan sekarang ini adalah kemampuan, kecekapan, kepengetahuan pemimpin PAS di DUN Kelantan dalam orang kata apa, menggubal undang-undang mereka. Itu yang kita persoalkan. Bagaimana mereka boleh encroach, masuk ke dalam bidang kuasa persekutuan, mengambil alih bidang kuasa persekutuan, sedangkan itu bukan bidang kuasa persekutuan. Sebagai seorang peguam, out of all the people in this country, sepatutnya dia orang yang lebih memahami. Again, macam saya kata, it's all their political agenda. Benda ni dah ada bukan baru hari ini. Benda ni dah ada sejak 57 lagi. So, bila dia kata memperkasakan tu sebenarnya, kita dah tahu memang bidang kuasa syariah, mahkamah syariah dan mahkamah sivil tu dah ada. Pembahagian tu dah jelas. Bidang tugas masing-masing dah jelas. Sekarang ini mereka encroach. Now, bayangkan tiba-tiba tuan-tuan, mahkamah persekutuan, dia nak encroach, dia nak kacau pula mahkamah syariah. Hal nikah cerai orang Islam, dia nak masukkan. Apa pandangan orang Islam? Apa pandangan mahkamah syariah? Boleh tak mereka challenge? Boleh. Boleh. Sebab itu dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. So, dekat sini kita nampak betapa lemahnya pemimpin PAS. Saya rasa macam mana lah dia orang ni memimpin kan tuan-tuan. Saya pun tak faham macam mana agaknya macam mana dia orang ni menjadi pemimpin. I also don't know. And it beats me macam ni dia orang jadi pemimpin. Alright.